diserahkan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum supaya kisah-kisah seram yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada semua saudara-saudara kita yang lainnya, insyaAllah. Baik, sempena hari kemerdekaan, maka aku bawakan kisah kali ini yang berkaitan tempat-tempat peninggalan bersejarah di mana perjuangan peperangan tanah air sudah berlalu dan sentiasa diingati rakyat Malaysia, tetapi peninggalannya menjadi tempat bermain serta singgasana bagi makhluk-makhluk jin atau kita lebih gemar menggelarkan ianya berhantu. Sebelum kita meneruskan kisah seram malam jin kali ini, aku mohon bagi para penonton di kalangan kalian semua yang beragama Islam, kita doakan, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua pejuang-pejuang para jurid maupun pahlawan yang gugur dalam peperangan bersejarah Malaysia sebelum ni. Semoga mereka ditempatkan orang-orang yang beriman dan syurga di tempatnya kelak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Balai Polis Bukit Kepong. Siapa tak tahu, siapa tak kenal Balai Polis Bukit Kepong? Balai Polis Bukit Kepong terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar Johor, yang terlibat dalam kejadian serangan komunis yang berlaku semasa keadaan darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh sekumpulan 180 orang komunis bermula sekitar jam 5 pagi 23 Februari tahun 1950. 25 orang anggota polis berjuang habis-habisan sehinggalah seorang demi seorang gugur di medan perjuangan. Dalam kejadian ini, 19 orang anggota polis dan sejumlah 40 tentera komunis telah terkorban. Jadi apakah kisah seramnya di Balai Polis Bukit Kepong ni? Satu hari ada rombongan sekolah membuat lawatan sambil belajar di Bukit Kepong ni. Sampai saja di Balai Bukit Kepong ni, 2 pelajar daripada sekumpulan pelajar berkenaan nampak ada seorang wanita sedang duduk di atas tangga balai sambil senyum pada diorang ni. Jadi 2 budak pelajar ni pun balaslah semula senyuman daripada wanita misteri di tangga balai berkenaan. Cumanya bila disampaikan pada rakan-rakan yang lain, yang peliknya mereka ni semua tak nampak pun wanita tu. Selepas memaklumkan kepada rakan-rakan lain penampakan wanita yang sedang senyum di tangga tu, bila 2 pelajar ni toleh semula ke belakang, tak nampak wanita tu dah tiada daripada pandangan. Sebelum balik, mereka berkumpul dan sedekahkanlah Al-Fatihah kepada semua mangsa yang terkorban peristiwa bersejarah Bukit Kepong ni. Masa dalam perjalanan pulang, ramai pelajar dah mula naik pening kepala, sampaikan ada yang macam nak muntah-muntah macam tu. Bila masuk waktu maghrib, mereka singgahlah di Masjid Lama Muar berdekatan dengan Tanjung, dan tiba
tiba-tiba ramai di kalangan pelajar perempuan berkenaan sudah mula menunjukkan gangguan histeria. Disebabkan sudah berada di masjid, alang-alang sudah berada di masjid, ramai jemaah masjid yang datang membantu. Memakan masa yang sangat lama sehingga jam 2 pagi barulah nampak tenang dan berangsur pulih keadaan gangguan histeria ni. Yang jadi persoalannya sekarang ni, di antara pelajar yang pulih dari histeria tersebut, masing-masing memberi jawapan atau ungkapan yang sama, iaitu nama Fatimah. Apa kaitan nama Fatimah dengan gangguan histeria tu? Atau adakah ianya hanya mainan jin semata-mata? Walau apapun persoalan dan jawapannya, marilah kita semua sedekahkan surah Al-Fatihah buat mereka semua yang terkorban dalam peristiwa Balai Bukit Kepong. Bismillahirrahmanirrahim. Captain John. Kalian pernah dengar tak legenda Captain John? Captain John ni merupakan pegawai tentera dari British, diberi tanggungjawab selaku pelatih Melaya bagi tahun 1930, ditempatkan di Port Dickson. Tak lama kemudian, Melaya diserang oleh tentera Jepun yang mana mengakibatkan ramai tentera Melaya dan tentera British tewas lalu dijadikan tawanan dengan gelaran The Prisoner of War atau POW. Begitu juga dengan Captain John yang dijatuhkan hukuman pancung oleh tentera Jepun ni. Sebelum dijatuhkan hukuman pancung, ditanya kepada Captain John sebarang permintaan terakhir sebelum hukuman dijalankan. Captain John minta apa tau? Dia minta telur rebus sebagai permintaannya yang terakhir. Tentera Jepun pun kotakanlah permintaannya. Bila mana tentera Jepun memberi telur rebus berkenaan kepada Captain John, sedang Captain John mengupas kulit telur berkenaan dengan kejam dan tanpa peri kemanusiaan dan juga hianatnya. Tentera Jepun ni tidak memberi peluang dan tidak menunggu lama, terus pancung kepala Captain John yang sedang tunduk tekun mengupas kulit telur di tangannya. Maka terpisahlah kepala dari jasad badan, tergolek dan terguling-guling kepalanya di atas permukaan tanah. Mayat Captain John tiada jawapan yang pasti di mana lokasi pengebumiannya. Sebab apa? Sebab berbagai versi cerita di sebalik keberadaan jasad Captain John ni. Ada yang kata dikuburkan di tempat yang sama, ada yang kata dikuburkan di tempat yang berlainan, dan ada juga versi cerita yang mengatakan jasad dan kepalanya tidak ditanam, malah dibuang di tempat yang berbeza-beza macam tu. Wallahualam. Jadi apa yang misteri dan seram ni berkaitan dengan kisah Captain John ni? Semenjak tu ramai yang mengatakan terlihat sekujur tubuh badan tanpa kepala kelihatan mundar dan mandir di kawasan kem tentera Port Dickson. Malah ada juga yang menceritakan pernah kelihatan sekujur tubuh berpakaian seragam pegawai berwarna putih bernomborkan 1 sambil membawa pedang di tangan kanan, tapi di tangan kirinya pula menjinjit kepala yang terjurai sambil berjalan di sekitar kem berkenaan. Daripada perkongsian penceritaan berkaitan Captain John ni, semuanya diganggu dalam anggaran jam 1 pagi sehingga 4 pagi. Pernah juga dalam kem tersebut dalam jam 2.30 pagi, salah seorang pegawai nampak satu kujur tubuh berpakaian seragam berwarnakan putih tanpa kepala sambil berdiri di tiang bendera sambil mengangkat tangan tabik ke bendera berkenaan. Dan ada yang juga mengatakan hantu Captain John ni memang pantang, cukup tidak suka bagi mereka yang menyimpan telur rebus di dalam kem ataupun di dalam amari dalam kem tu. Pasti akan ada gangguan malam tu, yang mana Captain John mungkin disebabkan mendiang ni
kecewa dan marah tak dapat menyempurnakan suapan telur rebus pada waktu ketika dia dipancung masa hayat je dululah. Wallahualam. Ada juga perkongsian penceritaan di mana pada waktu malam tu lebih kurang jam dalam 12 lebih dah dekat pukul 1 lah, mereka ni sedang bercerita bersembang di dalam dom kem berkenaan. Mereka dilawati oleh major ke lance corporal ke walau-walau, aku tak tahu pangkat. Tapi apa yang dikatakan, mereka ni ditegur dan diberi amaran untuk tidur awal supaya tidak diganggu Captain John katanya. Pada mulanya mereka buat tak tahulah, mereka abaikanlah dengan pesanan dan amaran tu. Jadi mereka pun bersembang macam biasa. Yelah, masing-masing dah besar dengan tubuh badan yang tegap, tentera lah katakan, jadi nak takut apa kan. Sedang khusyuk bersembang, mereka nampak di satu sudut tingkap, mereka nampak apa tau? Mereka nampak ada satu susuk tubuh berpakaian seragam tentera sedang melewati tingkap berkenaan. Mereka nampak, semua mereka yang bersembang di dalam dom camp berkenaan nampak, cuma yang peliknya tiada bunyi tapak kasut. Sedang mereka lihat di satu sudut tingkap tu, sedang susuk tubuh tu melewati tingkap berkenaan, hilang di sebalik dinding. Kemudian di tingkap yang seterusnya, bukan melewati dah, susuk tubuh tu terus tengok dekat tingkap tu dengan muka mata terbeliak. Itu yang diperkatakan oleh mereka yang nampak pada waktu ketika tu. Jadi mereka yang nampak ni pun terus bersurai pergi ke katil masing-masing tidur. Yang seorang ni wallahualam, dia tak boleh nak pergi mana sebab itulah katil dia. Nak tak nak dia terpaksa menghadap muka yang sedang menjenguk di tingkap dengan mata terbeliak tu. Ada satu cerita lagi, seorang ni dia pergilah naik ke tangki air di dalam kamp berkenaan. Masa dia nak naik tu, dia ada ajak kawan dia untuk teman, tapi kawan dia kata pergilah dulu, nanti dia akan menyusul kemudian. So dia pergilah naik seorang-seorang ke tangki air berkenaan. Masa tengah naik, dia duduk and then dia isap rokok lah dekat tangki tu. Mungkin disebabkan tak nak ada sesiapa nampak kot, takut kantoi lah isap rokok kan. Sedang tenang ketum lah orang katakan di atas tangki berkenaan, tiba-tiba dia kedengaran macam ada something dekat belakang dia, sedang melulu ke arah dia dengan bunyi tapak kasut. Ya, bila dia tengok kan, dia fikirkan apa? Dia fikirkan ini mungkin kawan dia yang katakan suruh pergi menyusul dulu tu. Bila dia toleh, dia tengok, tiba-tiba kalian semua, dia nampak apa tahu? Dia nampak pakaian seragam berwarna putih sedang menjinjit kepala yang terjurai macam tu. Terkejutlah dia ni. Dia terjun tau. Dia terjun daripada tangki berkenaan, tangki air tu, terjun terus masuk dom. Kemudian demam selama seminggu. Apa yang diceritakan kepada aku, kesahihannya wallahualam aku tak tahu. Banyak lagi versi penceritaan berkaitan dengan hantu Captain John. Hanya di kalangan para tentera, terutama di Port Dickson, mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan hantu Captain John. Muzium Perang Pulau Pinang memang cukup terkenal, tidak asing lagi, bukan di Malaysia je, di luar negara pun cukup terkenal Muzium Perang Pinang ni, yang terletak di Batu Maung, Pulau Pinang, yang telah dikatakan dalam beberapa artikel sebagai tempat paling berhantu di Malaysia. Ada juga dalam satu dokumentari paranormal yang diketuai oleh Robert Joe telah mengatakan bahawa I will not go in there, menunjukkan betapa khawatirnya beliau dengan Muzium Perang Pinang ni. So sejauh manakah keseramannya? Muzium Perang Pinang ini merupakan bekas kubu perang yang dibina oleh tentera British sekitar tahun 1930 sebelum ditawan oleh tentera Jepun. Ia berperanan melindungi Pulau Pinang daripada ancaman musuh, kem banduan perang dan tapak menjatuhkan hukuman mati. Begitu banyak hukuman-hukuman yang cukup sangat kejam diperlakukan oleh tentera Jepun ni kepada tawanan perang pancung, bakar hidup-hidup dan juga siksaan yang sangat melampau. Jadi mungkin disebabkan perlakuan yang luar biasa kejam yang menjadikan tempat ni disukai oleh makhluk-makhluk halus yang menjadikan ianya sebagai kediaman
serta tempat bermain. Ada perkongsian penceritaan pengunjung ni pernah menyaksikan sekujur tubuh tanpa kepala berpakaian putih merangkak dalam terowong kecil di muzium ni lewat petang, di mana penampakan jasad tidak berkepala berkenaan sedang merangkak laju ke arah dia dalam kegelapan terowong berkenaan, sehinggalah pengunjung tersebut menyuluhkan lampu ke arah pergerakan jasad tu, lalu jasad tu hilang serta-merta di sebalik pencahayaan lampu yang disuluh tu. Bayangkan kalian semua, sedang kita berada di dalam terowong kecil tu, tiba-tiba kita rasa macam ada something belakang kita dengan bunyi macam merangkak. Bila kita tengok dalam samar-samar kegelapan, nampak sekujur tubuh sedang berangkat tapi kepala tak ada. Disebabkan tidak jelas, kita suluh dengan lampu suluh, nampak hanya sekali imbas dengan tepat, tiba-tiba hilang. Takut tak? Bagi aku, ya. Seram. Bukan tu saja, memang pelik ya. Kenapa Muzium Perang Pening ni menggantungkan patung-patung berpakaian lusuh di atas pokok seperti ni? Apa yang ingin cuba disampaikan atau cuba didedahkan sebenarnya? Daripada penceritaan yang dikongsikan dan pandangan setempat, pada waktu malam akan sering kelihatan pakaian putih lusuh sedang terbang melintasi antara dahan ke dahan pokok dalam muzium perang tersebut. Jadi kita anggap ianya macam mungkin pontianak ataupun langsuyai lah sedang terbang-terbang tu kan. Jadi ini mungkin salah satu cara dan kaedah pihak pengurusan muzium perang tersebut menangani perasaan takut supaya kain putih lusuh yang berterbangan di waktu malam tu kelihatan seperti patung-patung yang bergantungan. Mungkinlah, wallahualam lah. Jadi itu mungkin cara dia, daripada kita nampak sebenarnya ada pakaian lusuh yang sedang terbang daripada dahan ke dahan melewati pada setiap malam. Disebabkan itu kita pasang, kita gantungkan dengan patung-patung berpakaian lusuh supaya untuk di kemudian hari bila kita nampak, so kita fikirkan itu adalah patung, walhal sebenarnya adalah pontianak ataupun langsu yang sedang terbang bergayut daripada dahan ke dahan. Dan ada juga yang menceritakan ada dengar bunyi teriakan, bunyi orang menangis, ya, bunyi orang menjerit kesakitan. Ada juga yang mengatakan pernah nampak kepala tu guling-guling di celah-celah kesemakan ataupun ranting-ranting pokok di tempat muzium tersebut ya. Jadi macam-macam gangguan, macam-macam penampakan yang dilalui oleh para pengunjung, apatah lagi yang menjaganya pada waktu ketika malam. Sekiranya kalian, adakah kalian sanggup tinggal di tempat berkenaan di waktu malam? Kalau aku, tidaklah. Tak nak cari kerja yang bukan-bukan. Lebih baik aku mengaji kat rumah lagi bagus. Jadi itulah kisahnya. Tempat bagi aku cukup sesuai kalau nak dikaitkan dengan tempat peninggalan peperangan bersejarah Malaysia. Tapi kini dihantui pula dengan makhluk-makhluk jin ni. Ada lagi banyak tempat-tempat zaman lama yang berhantu. Cumanya aku cari yang berkaitan dengan sejarah peperangan sahaja. Tidaklah tertumpu kepada tempat yang lama semata-mata. Sekiranya ada terdapat lokasi yang tidak aku ketahui, maka mohon jasa baik kalian yang menonton bolehlah usulkan kepada aku dalam komen di bawah ni supaya kita boleh rujuk bersama-sama. InsyaAllah, insyaAllah. Seperti biasa, kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua ni. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Maka wajarlah kita dindingkan diri kita dengan surah-surah Al-Quran, insya-Allah, supaya kita
terpelihara, ya. Amin. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohonlah jasa baik kalian semua mengambil meluangkan masa serba sedikit dalam sesaat dua untuk subscribe, like dan share, ya, supaya ianya menjadi satu pembangkit semangat buat diri aku. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa baik kalian semua yang aku sangat hormati, supaya kalian semua dibekalkan kesihatan dan dimurahkan rezeki yang baik-baik. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan topik bicara kisah-kisah seram yang lain di episod yang akan datang dalam Kisah Seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.